Salam sejahtera, saya Lista Jamaica Anak Jilung, nombor metrik 282228, pelajar PJJ UM Kampus Ibu bersama rakan saya Robert Anak Bongsu. 282519 akan membentangkan tugasan, kepentingan dan tugas pengacara majlis dan moderator. Definisi bagi pengacara majlis ialah seseorang yang bertanggungjawab mengawal acara dalam majlis dengan membimbing, mengawal, memimpin atau agar perjalanan majlis tersebut berjalan dengan lebih lancar. Pengacara majlis juga seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan majlis yang dijalankan berjaya disempurnakan. Peranan pengacara majlis. 3 tugas utama iaitu mengawal majlis, memastikan majlis yang dijalankan mengikut masa yang ditetapkan, memastikan majlis yang dijalankan mengikut protokol yang bersesuaian dengan majlis dan menentukan kesinambungan atau cara, membuat pengumuman iaitu memberi kata-kata aluan ucapan selamat dan menyatakan tujuan majlis dijalankan, memberi panduan kepada tetamu atau pada orang yang dijemput dan mengambil bahagian dalam majlis tersebut supaya kedudukan mereka di dalam majlis tersebut lebih teratur. Kriteria bagi seseorang pengacara majlis adalah seseorang itu hendaklah cergas, sabar, tidak gagap, tidak panik, kreatif, tidak gugup dan tidak mudah gemuruh, serius terhadap tugas yang dilakukan, berpengetahuan, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, tahu menggunakan budi bicara, berketerampilan kemas, fasih dalam penggunaan bahasa, tiada cacat anggota badan, mempunyai suara yang lunak dan mudah didengar, dan mempunyai pengetahuan asas tentang adat, istiadat, protokol, dan etiket sosial. Jenis-jenis majlis. Secara umumnya terdapat 3 jenis majlis iaitu majlis rasmi, majlis prarasmi, majlis tidak rasmi, dan semuanya berbeza mempunyai peraturan atau protokol yang perlu dipatuhi. Majlis rasmi dan majlis prarasmi mempunyai persamaan iaitu mempunyai peraturan-peraturan yang tentu yang perlu dipatuhi seperti prosedur undangan, tempat duduk di dalam majlis dan sebagainya. Peraturan semua ini adalah umum terdapat dalam semua majlis rasmi. Majlis rasmi. Majlis rasmi juga dikenali sebagai majlis formal yang merupakan majlis yang bersifat rasmi sepenuhnya. Majlis tersebut melibatkan div jemputan yang besar seperti raja-raja, menteri-menteri serta mempunyai protokol yang ketat dan terperinci. Contoh bagi majlis rasmi adalah seperti majlis penganugerahan pingat kebesaran, majlis pertabalan sultan, majlis sambutan kemerdekaan dan sebagainya. Majlis rasmi juga sepenuhnya ditanggung oleh kerajaan. Hadirin yang menghadiri majlis rasmi tersebut terbahagi kepada 2 taraf iaitu VVIP dan VIP. Hadirin yang bertaraf pertama terdiri pada golongan kerabat diraja, contohnya sultan-sultan, raja muda, putra mahkota dan sebagainya. Manakala hadirin yang bertaraf kedua adalah terdiri pada para menteri, orang kenamaan, ketua jabatan dan sebagainya. Perbezaan darjat dan pangkat di jemputan dapat kita ketahui melalui panggilan hadirin tersebut. Hadirin yang terdiri pada kerabat diraja perlu diberi keutamaan dalam apa jua majlis mengikut protokol dan seterusnya diikuti oleh pemimpin masyarakat dan akhir sekali adalah masyarakat umum. Majlis prarasmi. Majlis prarasmi merupakan majlis anjuran kerajaan tetapi tidak mematuhi protokol sepenuhnya. Barisan orang kenamaan yang ramai tidak terlibat dalam majlis tersebut dan taraf hadirin juga tidak terbahagi kepada beberapa taraf. Hanya satu taraf hadirin saja. Tetamu yang hadir lazimnya terdiri pada menteri-menteri, orang kenamaan, pegawai kanan tinggi dan yang setaraf dengannya. Majlis perasmian, majlis penerimaan sijil, majlis persaraan dan sebagainya adalah antara contoh majlis prarasmi. Majlis tidak rasmi. Majlis tidak rasmi dilaksanakan di dalam suasana yang tidak formal serta santai kerana majlis tersebut bersifat agak longgar dari segi protokolnya, iaitu contohnya dari segi berpakaian, ucapan, sistem panggilan, tempat duduk tetamu dan sebagainya. Hal ini adalah kerana majlis tersebut tidak melibatkan menteri-menteri, orang kenamaan atau orang yang berpangkat tinggi. Hanya kaki tangan warga atau penduduk saja yang terlibat dalam majlis ini. Majlis tersebut mempunyai sifat dalaman iaitu biasanya dilaksanakan di peringkat jabatan, universiti, sekolah, rumah dan sebagainya serta tidak tertakluk pada peraturan majlis rasmi atau majlis prarasmi. Perbelanjaan memang tidak ditanggung oleh kerajaan. Majlis hari keluarga, majlis hari sukan, majlis perhimpunan merupakan contoh majlis tidak rasmi. Dalam ketiga-tiga majlis ini, pengacara majlis mempunyai tugas yang berbeza bergantung pada jenis majlis yang diacarakan.
Tugasan pengacara yang mengacarakan majlis rasmi dihadiri oleh golongan kerabat raja lebih mencabar dan memerlukan orang yang lebih berpengalaman. Pengacara perlu tertakluk pada protokol penyampaian, sistem panggilan, faktoran pakaian, sambutan tetamu, dan sebagainya. Manakala pengacara majlis rasmi akan lebih mudah walaupun kedua-duanya mempunyai keadaan yang sama. Pengacara majlis mestilah banyak mempunyai pengalaman serta mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Sebagai seorang pengacara majlis, individu tersebut perlulah menyediakan payung sebelum hujan, iaitu skrip pengacaraan haruslah disediakan, disemak, dan diteliti bagi memastikan skrip tersebut tepat dari segi bahasa dan kesesuaian. Pengacara majlis juga dibenarkan untuk menyediakan unsur-unsur kecinaan bagi menghidupkan suasana majlis tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Encik Lester. Hai, saya Robert Anda Bunsu, nombor metrik 282519. Di sini saya membentangkan bahagian saya iaitu berkenaan dengan moderator. Definisi moderator adalah seorang yang mengendalikan dan mengawal perbincangan supaya dapat mencapai kata sepakat dan juga supaya acara yang dijalankan berjalan lancar dan teratur. Moderator menjadi orang pertama yang membuka sesi dialog atau perbincangan yang dijalankan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Moderator juga orang yang berperanan sebagai peserta neutral di dalam acara berbentuk formal seperti seminar atau perbincangan atau forum. Moderator juga bertanggungjawab memastikan peserta dalam acara tersebut mengetahui had masa dan juga memastikan peserta tidak tersasar daripada topik yang dibincangkan. Last sekali, sebagai penanda aras kepada acara yang dijalankan seperti memberikan soalan atau menggulung perbincangan di akhir acara. Peranan moderator. Yang pertama, membuka atau memulakan acara forum, perbincangan, perdebatan supaya peserta memahami topik yang ingin dibincangkan. Seterusnya, memperkenalkan peserta yang terlibat dalam acara yang dijalankan dan seterusnya memberikan informasi mengenai topik dan tujuan diskusi dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat dan seterusnya memastikan peserta tidak berbalah atau bergaduh semasa acara dijalankan dan berlaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta dan juga menjaga suasana tenang dan kondusif dan memastikan suasana tenang semula ketika terdapat perbalahan berlaku antara peserta dan menyanggah dan memotong perbicaraan peserta apabila terkeluar daripada topik asal dan mengandungi unsur yang sensitif. Moderator juga harus kreatif dan aktif memberikan idea atau pendapat serta menyiapkan pertanyaan untuk peserta. Dan moderator bersedia untuk menggulung, hujah atau menentukan keputusan hasil daripada topik yang dibincangkan. Dan akhir sekali, moderator berperanan menyampaikan kesimpulan atau penutup kepada program yang dijalankan. Baik, untuk makluman semua, kriteria seorang moderator iaitu perlu tegas, mengikut peraturan dalam diskusi, suara dan intonasi yang jelas, memahami topik dan menjaga suasana agar tetap kondusif. Moderator juga memainkan peranan yang penting dalam mengacarakan acara ataupun majlis seperti forum, perdebatan dan juga perbincangan. Baik, kesimpulannya, pengerusi majlis dan moderator mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeza. Pengerusi majlis bertanggungjawab untuk majlis-majlis yang rasmi sama ada secara formal atau tidak formal, majlis, hiburan dan sebagainya. Manakala moderator bertanggungjawab untuk mengendalikan acara yang formal seperti forum dan seminar. Dan akhir sekali, namun terdapat persamaan di antara pengerusi majlis dan moderator ini iaitu memastikan sesuatu acara dijalankan dengan lancar. Selain itu, sebagai seorang pengerusi majlis dan moderator, individu ini juga harus mempunyai ilmu pengetahuan, tidak gemuruh dan pandai mengendalikan situasi sekiranya terdapat keadaan yang tidak diingini berlaku setiap acara.
Dan ini merupakan sumber rujukan yang digunakan pakai oleh kumpulan kami untuk mendapatkan input-input berkenaan dengan peranan pengacara majlis dan peranan moderator. Dan sekian saja untuk pembentangan saya, dan saya mewakili kumpulan kami mengucapkan ribuan terima kasih.